Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman wa imanan wa taslima. Amma ba'd. Ini siri yang kelima berkaitan dengan perbincangan kita mengenai qasr. Kita mulakan siri ini dengan membincang perbezaan antara adawatul qasr. Waddih al-farq baina an-nafi wal istisna wa baina innama. An-nafi wal istithna yukhatabu fima yajhaluhu al-mukhatab wa yunkiruhu aw fima yashukku fihi مثل لا إله إلا الله. أما إنما يخاطب فيما يعلمه المخاطب ولا ينكره مثل إنما زيد أخوك. Perbezaan di antara perkataan yang digunakan untuk mengkhususkan sesuatu. Apa perbezaan di antara huruf nafi dan istisna? Huruf nafi dan pengecualian. Apa perbezaan dengan menggunakan huruf nafi dan pengecualian dengan menggunakan huruf innama dalam mengkhususkan sesuatu? Menggunakan huruf nafi, an-nafi wal istithna, dituju cakap kepada orang yang jahil. Dituju cakap kepada orang yang jahil tentang perkara yang kita nak sampaikan, serta ia mengingkarinya. Wa yunkiruh, dia jahil dan dia mengingkar, tak percaya. Ataupun fima yashukku fih, ataupun kita nak tuju kepada orang yang dia tidak jahil, dia tahu, tapi dia tidak yakin, masih ragu-ragu mengenainya. Maka kita gunakan nafi dan istisna, huruf nafi dan huruf istisna. Seperti la ilaha illallah, kita tujukan ucapan la ilaha illallah ini kepada siapa? Kepada orang yang jahil tentang bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kita tuju kepada penyembah berhala, dia jahil bahawasanya Tuhan yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yunkiruh, ataupun kepada mereka yang mengingkari tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dia tahu tapi dia mengingkari. Ataupun dalam perkara yang dia syakku fih, dia ragu-ragu betul ke dia ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Masih ada Tuhan lain ke selain daripada itu, dia ragu-ragu begitu. Maka kita gunakan huruf nafi dan istisna. Adapun innama yukhatabu fima ya'lamuhu al-mukhatab, kita guna innama pula untuk tuju cakap kepada mukhatab yang mengetahui perkara kita nak bagi tahu. Dia tahu dah benda kita nak bagi tahu tu. Cuma kita guna innama apabila dia sudah mengetahui. Wala yunkiruh, dan dia tidak menafikannya. Contohnya innama zaidun akhuk, sesungguhnya Zaid itu adik-beradik kamu. Hanya saja Zaid adik-beradik kamu. Sudah tentulah mukhatab mengetahui Zaid itu adik-beradik dia. Tak ada orang pun tidak mengetahui. Tapi kenapa dikhitab dengan demikian? Setelah kita melihat dia tidak mengambil berat tentang adik-beradiknya Zaid, buat acuh tak acuh, tidak beri perhatian, sedangkan ianya berkemampuan untuk menolong Zaid, untuk memberi apa yang Zaid perlu, kerana dia mempunyai harta ataupun mempunyai kemampuan yang lain. Jadi apabila dia tahu Zaid tu adik-beradik dia dan dia buat tak cara, tak ambil kisah, maka kita gunakan innama. Kata innama Zaid akhuk. Kena ingat sini, Zaid tu adik-beradik kamu. Zaid tu adik-beradik kamu. Berilah perhatian kepada dia, berilah pertolongan kepada dia. Itu maksudnya. Innama Zaidun akhuk. Kemudian jika ditanya lagi, limaza qasru bi innama maziyah ala qasri bil atf? Kenapa jika kita menggunakan innama mempunyai keistimewaan berbanding dengan guna huruf ataf.
bal ke, huruf ataf lakin ke. Kenapa innama ini lebih istimewa nak berbanding dengan mengkhususkan sesuatu dengan menggunakan huruf ataf. Al-qasru bi innama maziyya 'ala al-qasri bil 'atf li'anna innama tufidu al-isbat li syai'in wan nafyi an ghairihi duf'atan wahidah bi khilaf al-'atf لأنه لا تفيد الإثبات لأنه تفيد الإثبات للشيء أولا ثم النفي ثانيا. Kelebihan innama berbanding huruf ataf ialah dia memberi makna mensabitkan sesuatu untuk sesuatu dan menafikan sesuatu darinya dengan sekali saja, dengan sekali ucap ya, duf'atan wahidah, sekali saja guna, dia sudah meliputi nafi dan isbat. Menafi dan isbat. Bersalahan pula dengan huruf ataf. Guna huruf ataf. La tufidul isbat li syai' li'annahu huruf ataf pula tufidul isbat li syai' awalan. Dia memberi mensabitkan sesuatu untuk sesuatu pada mulanya, dan kemudian menafikan sesuatu dari sesuatu yang keduanya. Dia walaupun nampak satu ayat, hakikatnya dua ayat kalau guna innama. Tapi guna huruf ataf dia ada dua ayat. Dalam ayat itu ada dua ayat dah. Contohnya kita kata Muhammadun. Muhammadun ataupun Umarun Sadiqun. Umar Sadiqun. Umar syairun la katibun. Umar penyair bukan katib. Umar syairun la katibun. Pertama kita mengisbatkan untuk Umar dengan ayat pertama, Umar sebagai penyair. Yang kedua, Umar la katibun. Umar bukan penulis. Dua ayat kalau guna dengan ataf. Dan guna dengan ataf, dia mensabitkan sesuatu secara jelas berdasarkan perkataan lafaz itu sendiri. Dengan lafaz apa? Umar syair. Umar sebagai penyair, dan Umar la katibun. Umar bukan bukan penulis. Tapi guna innama, dia memberi makna sekali. Dengan satu lafaz itu memberi makna mensabitkan dia sebagai penyair dan menafikan dia selain daripada penyair, menafikan dia sebagai penulis. Kita kata innamal Umar syairun. Hanya sahaja Umar itu penyair. Dituju cakap kepada orang yang dia kata Umar ni penyair dan penulis pamannya. Lalu kita kata innamal Umar syair. Hanya seorang Umar itu sebagai penyair. Mana kita sabitkan dia sebagai penyair, dalam waktu yang sama kita menafikan dia sebagai penulis. Boleh difahami daripada ayat tu, menafikan dia sebagai penulis. Tapi kalau guna huruf ataf, dia secara jelas menafikan ia sebagai sebagai penyair dengan mensabitkan dia sebagai penyair Umar syair, dan menafikan dia sebagai penulis la katibun. Jelas kata itu. Tapi dengan menggunakan innama, dia hak jelasnya mensabit, menisbatkan. Tapi menafi kita boleh faham di sebalik isbat itu. Okey. Kemudian al-qasru bil 'atfi aqwa turukil qasr. Kita guna huruf ataf inilah cara yang paling kuat sekali untuk mengkhususkan sesuatu, berbanding dengan nafi, istisna, berbanding dengan takdima, haqqu ta'khir, berbanding dengan guna innama. Guna huruf ataf inilah yang paling kuat. Kenapa? Kalau dia tanya kenapa, limadha qasru bil 'atfi aqwa turuk. Kenapa mengkhususkan sesuatu dengan menggunakan huruf ataf sekuat-kuat cara untuk mengkhususkan sesuatu? Lianna al-'atfa tufidu al-isbat wan nafi li syai'in ma'a. Kerana menggunakan huruf ataf ini, dia memberi makna kita menisbat, mensabitkan sesuatu serta menafikan sesuatu.
Tak, selalu bersama-sama. Ada pihak lain la yasghar. Dia jelas menafikan sesuatu secara jelas dengan lapah itu dan mengisbatkan sesuatu secara jelas juga. Mengisbatkan Umar katib, mengisbatkan Umar sebagai penulis, jelas dia kata. La syair, bukan penyair. Jelas. Mengisbat pun jelas, menafi pun jelas, la syair. Tapi kalau guna hak lain, tidak. La yasrah fiha bin nafi. Hak lain tidak menjelaskan secara jelas tentang nafinya. Ia mensabitkan saja, mengisbatkan saja. Innama Umar katib, hanya saja Umar penulis. Dia mengisbatkan Umar sebagai penulis, tapi dia tidak, dari segi zahirnya dia tidak menafikan. Tak ada ayat yang menafikan dia sebagai penyair, tapi kita boleh fahami daripada itu, daripada ayat itu dia menafikan Umar sebagai penyair. Sebab ayat qasru ini dia memberi makna dua, mengisbat serta menafikan, mensabitkan sesuatu kepada sesuatu dan menafikan sesuatu daripada sesuatu. Kita kata la ilaha illallah, kita mensabitkan ketuhanan itu milik Allah, dan menafikan yang kedua, menafikan ketuhanan itu milik orang yang lain selain daripada Allah. Tuhan yang berhak disembah hanya Allah. Makna benda lain kita mengisbatkan berhak disembah itu Allah, untuk Allah, dan menafikan benda yang lain daripada berhak disembah. Kemudian jika ditanya qarin dalalah qasru bil atfi wa innama wan nafyu wal istisna ma'a takdim ma haqquhu ta'khir. Cuba banding dalalah qasru, petunjuk qasru dengan menggunakan huruf ataf dan menggunakan innama. Qarin dalalah al-qasru bil atfi, cuba banding petunjuk mengkhususkan sesuatu dengan menggunakan huruf ataf dan menggunakan innama dan nafi dan istisna, serta mendahulukan benda yang sepatutnya duduk belakang. Baik, dalalah qasru bil atfi, petunjuk ataupun sesuatu itu menunjukkan mengkhususkan sesuatu dengan menggunakan huruf ataf. Wa innama, dan menggunakan huruf innama, wan nafi, dan menggunakan nafi dan istisna dalalah wad'iyah. Dia menunjukkan sebagai mengkhususkan sesuatu kepada sesuatu dari sudut dibuat oleh ulama bahasa. Ulama lughah, kalau dia nak khususkan sesuatu, kita mahu mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu, kita kena gunalah huruf ataf atau guna innama, guna nafi dan istisna. Dia menunjukkan sebagai qasru berdasarkan kepada ulama lughah yang menentukan demikian. Wada'aha dalalah wad'iyah, dalalah petunjuk yang dibuat, wada'aha wadi'ul lughah, yang dibuat oleh ulama-ulama lughah. Adapun dalalah qasri bi taqri' ma haqquhu ta'khir, ada petunjuk yang menunjukkan mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu dengan menggunakan dahulu benda yang sepatut duduk belakang. Yarji'u ila siyaqil kalam, ia memberi makna mengkhusus kembali kepada tengok petunjuk ayat itu. Keseluruhan ayat itu, siap apakah yang ditunjuk, yang dipandu oleh ayat itu. Ayat itu nak tunjuk dia mentaksis ke ataupun untuk sebagai takkid. Kita tengok. Dan juga berdasar pada qara'in ahwal, petunjuk qarinah, dalil-dalil lain, keadaan lain yang ada semasa itu, semasa diucapkan. Jadi berdasarkan kepada seraktu ayat, berdasarkan kepada petunjuk ayat, dan berdasar kepada qarinah, suasana keadaan semasa ayat itu diucapkan, barulah kita boleh tentukan sama ada ia dengan tujuan untuk mengkhususkan sesuatu kepada sesuatu ataupun dengan tujuan takkid. Dan perkara ini berhajat kepada yahtaju ila zuq salim, berhajat kepada naluri yang betul, perasaan yang betul yang ada pada seseorang, wal fikri saib, berhajat kepada pemikiran yang betul untuk mengeluarkan
untuk menyatakan, untuk mengeluarkan bahawasanya ayat ini ayat qasr. Kerana kita tahu takdir mahaqquh takhir ini, kalau guna dia tidak secara automatik menjadi ayat qasr. Dia kena tengok keadaan, tengok suasana, tengok siyaqul kalam, apa yang ditunjuk atau yang dipandu oleh ucapan itu, sama ada dia takhsis ataupun dia takkid. Adapun yang lain daripada takdir mahaqquh takhir, memang apabila guna memang dia telah menunjukkan sebagai mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu. Kemudian aghradul qasr, tujuan apa kita mengkhususkan sesuatu? Apa tujuan qasar, pengkhususan ni? Aghradul balaghahnya ada banyak juga. Jadi di sini yang ada dalam buku teks ada 4. Kita tengok. Pertama sekali tamkinul kalam wa taqriruhu fi zihni sami' li daf'il inkar. Untuk memungkinkan apa hak kita royak, apa yang dinyatakan oleh mutakallim, untuk memungkinkan, untuk mengiyakan, wa taqriruhu, dan orang hak mendengar tu dak menerimanya, dah tidak menolaknya, lidafil inkar sami. Dah itu pertama je. Kita bagi tahu guna ayat itu supaya ianya tidak dinafikan oleh mukhatab. Dia boleh terima dan tidak dinafikan oleh mukhatab, kerana kita bawa hujah, dalil yang menyokongnya, tamkinul kalam. Yang kedua, tujuannya mubalaghah fil makna, untuk melebih-lebihkan pada sesuatu yang kita dakwa. Nah, bi khassah, khususnya pada qasrul hakiki idda'i. Kita guna, ketika kita guna qasrul hakiki idda'i, qasrul hakiki di sudut dakwaan, guna tujuan apa aghrad qasri? Untuk mubalaghah, melebih-lebihkan apa yang kita dakwa. Yang keduanya dia. Yang ketiganya ifadatut ta'rid. Di antara tujuan qasru ialah untuk menyindir, menyindir mukhatab. Orang kita tuju cakap tu nak sindir dia. Kemudian yang keempatnya ijaz, ijaz sebagai merengkah, untuk merengkahkan, dah sebagai ringkasan saja. Kecek untuk kecek pendek, untuk kecek panjang tak, ringkah. Itu di antara tujuannya. Apabila guna qasru, ucapan kita jadi ringkas. Baik, kita tengok contoh untuk lebih memahami aghraq qasr ini. Amsilah li aghraq qasr. Hati misalan li aghraq qasr. Ijaz wa ifadati ta'rif. Boleh jadi dia minta dalam soalan, bawa contoh aghraqul qasri, tujuan untuk mengkhususkan sesuatu dari sudut ijaz, untuk merengkah, kecek ringkah. Mana contoh dia? Ataupun ifadatu ta'rid, dengan tujuan untuk ta'rid, nyindir, sindiran sinis. Contoh ijaz, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami mohon pertolongan, ya Allah. Ayat ini ijaz, ringkas. Ayat ini ijaz, ringkas. Tak. Kerana kita kata iyyaka na'budu, dia menunjukkan dua perkara. Pertama sekali, dia memberi makna kita hanya menyembah Allah. Yang kedua, kita tidak sembah selain daripada Allah. Itu maksud iyyaka na'budu, hanya engkau kami sembah. Maknanya kita mengisbat, kita mensabitkan kita sembah Allah dan kita tidak sembah benda yang lain selain daripada Allah. Itu makna ijaz, ringkas, bagi tahu pendek tapi maknanya panjang. Begitu juga wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Tidaklah menjadi tanggungjawab ke atas kamu wahai Muhammad kecuali menyampaikan saja. Ayat ini juga ringkas. Maknanya kewajipan tamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib menyampaikan apa yang Allah perintah nyampaikan. Yang kedua, haram Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembunyikan. Yang ketiga, tidak dipertanggungjawab ke atas Nabi Muhammad apabila dia menyampaikan dakwah orang yang tidak ikut Rasulullah. Orang kafir tetap kafir dengan kerana tidak beriman. Itu bukan tidak dipersalahkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan makna ijaz. Kemudian ifadatu ta'rid, dengan tujuan untuk menyindir. Umpamanya Allah Subhanahu wa taala sindir orang kafir, innama yatazakkaru ulul albab.
innama yatazakkaru ulul albab. Hanya sahaja yang mengambil peringatan itu adalah orang yang mempunyai akal fikiran. Jika tak bagi tahu pun orang tahu dah. Hak dapat mengambil peringatan orang yang ada akal, orang gila, orang bodoh, kanak-kanak, orang sapi, dah, orang tiga suku. Dia tak boleh ambil peringatan apa yang disampaikan tentang ajaran Islam yang Rasulullah sampai, tak boleh ambil peringatan. Dah. Jadi apa bedanya tujuan? Sebut hanya senya orang yang ada akal boleh ambil peringatan. Tujuannya dah Allah sebut ayat ni nak sindir orang kafir. Kalau kamu tidak ambil peringatan daripada Al-Quran, daripada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa, maka kamu ni orang yang tidak ada akal. Kamu orang yang tidak ada akal sebab kamu tidak ambil peringatan. Nak sindir, maka kamu orang bodoh, kamu orang gila, orang kafir yang tak mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mana innama yatazakkaru ulul albab. Hanya sahaja yang boleh mengambil peringatan, ambil iktibar, ambil pengajaran daripada apa yang Rasulullah sampai adalah orang-orang yang mempunyai akal. Nak ta'rid ataupun nak sindir orang kafir, seolah-olah nak kata kamu ni orang tak ada akal, kamu orang gila sebab kamu tak ambil peringatan dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Kemudian jika dia minta lagi, hati misalan li aghraqas tamkinil kalam wa taqriri wal mubalagha fil ma'na. Kalau dia minta contoh, contoh apa? Contoh mubalagha, untuk melebih-lebih pada dakwaan, maka kita boleh buat contoh. La syaira illa hasan. Tidak ada penyair melainkan hasan. Tak ada penyair dah, asal seorang yang penyair. Ini mana melebih-lebihkan dia dari sudut pandainya dia bersyair, kerana bukan dia seorang atas dunia ni pandai bersyair, ada lagi orang lain yang boleh bersyair. Itu nak di sudut mubalaghah. Kerana la syaira illa hasan, di sudut apa, orang panggil qasru hakiki iddi'ai, qasru hakiki iddi'ai. Kemudian contoh yang lain, wa mal mar'u illa asgharan lisanuhu wa ma'quluhu wal jismu khalqun musawwar. Tidaklah seseorang itu melainkan dia dua benda yang kecil saja, iaitu lidahnya dan akalnya. Ada pokok tubuh badan dia, ada pun jisim tubuh badannya itu melupakan ciptaan yang ditaswir saja. Cintaan yang digambar saja, tak cintaan yang dibuat. Tapi kalau nak kira orang, nilai orangnya pada lidah dia dan pada akal saja. Kalau tak ada akal, orang tak panggil orang lah dia tu, orang gila, tak ada nilai dia sebagai orang. Begitu juga dia, jika lidah dia lidah dia yang tidak jaga, tak tahu cakap, tak tahu guna lidah, maka tidak dinilai sebagai orang. Ni apa dia ni tujuan? Mubalaghah, untuk melebih-lebihkan kedudukan lidah dan akal yang ada pada diri seseorang. Kemudian tamkinul kalam wa taqriruhu nahu wa mal mar'u illa kal hilal wa dawuhu yuwafi tamam asy-syahri thumma yaghib. Untuk memungkinkan apa yang kita tahu, dan menetapkan ia diterima oleh orang yang kita tuju kata cakap. Kita mari dalil contoh untuk mengiyakan apa yang dikata, dan orang kita tuju cakap tu boleh terima. Contoh dia, wa mal mar'u illa kal hilal wa dawuhu yuwafi tamam syahri thumma yaghib. Tidaklah seseorang itu melainkan seperti apa? Seperti anak bulan. Cahayanya sempurna ketika sempurna bulannya. Sampai 15 hari bulan sempurna cahayanya. Semayari kemudian dia hilang. Dah. Cahayanya yuwafi tamam asy-syahri. Dah. Yuwafi memberi tamam asy-syahri, sempurna apabila sempurnanya bulan. Dah semayari kemudian dia tak ada. Anak bulan kita tengok mula-mula kecil,
lepas tu besar sepenuh cahaya, lepas tu hilang sehingga habis. Begitulah juga keadaan kita. Dah daripada kecil besar, lepas besar sepenuh umur 40, lepas tu turun tak ada. Tujuannya apa ni bagi nafi dan istisna ini? Tamkinul kalam, untuk memungkinkan apa yang kita kata dan diterima, supaya kita kata ginilah. Apa ni? Harta itu tidaklah harta ia memberi mudarat apa ni, harta ni serupa api lah. Harta ni serupa api sikit. Harta ni berpedah ketika sikit, ketika dia banyak tak ada pedah. Jadi kita royak supaya orang terima apa kita royak tu, beritahu kita kata dia serupa api lah, sikit ada pedah, banyak rosakkan. Begitu. Itu tujuan apa? Tamkinul kalam, untuk memungkinkan apa yang diberitahu. Kemudian kita tengok contoh-contoh soalan dan contoh jawapan. Jadi mengenai qasru tu habis dah tu perbincangannya, habis dah. Cuma kita tengok betul-betul soalan yang ada kemungkinan ditanya dalam peperiksaan. Antaranya dia kata umpamanya istakhrij arkanul qasr minal amsilah al-atiyah. Cuba keluarkan rukun-rukun mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu daripada contoh berikut. Innama Umarun katib. Hanya saja Umar sebagai penulis. Mana maksudnya? Kita tengok guna innama. Innama maksud dia selepas ada selalu. Dah maksud alai di akhir sekali. Dah akhir sekali katibun. Tarik dia, cara dia turuk tariqul qasri innama. Guna innama. Gitulah cara jawapannya. Kalau contoh yang lagi, la katiba illa Umar. Tidak ada penulis melainkan Umar. Mana maksur? Maksudnya katib. Maksur alaihnya Umar. Maksur alaih dia selepas illa. Dah. Pada depan maksur, kalau guna nafi illa dah. Maksur alaih belakang sekali. Tariq. Okey. Nafi wal istisna. Kemudian kalau dia tanya ma Umar illa katibun. Tidaklah Umar melainkan dia seorang penulis. Maksudnya Umar pula. Dah, maksud alaih katibun. Katibun. Katibun adalah maksud alaih. Tariqul qasri nafi dan istisna juga. Dah, tidaklah Umar melainkan ia seorang penulis. Dah. Dia boleh jadi qasrul idafi, ifrad, ta'yin. Dah, boleh jadi belakang ni contohnya. Boleh jadi ifrad, ta'yin dan qalb, dasarkan kepada siapa yang dikhitabkan. Mukhatab lagu mana? Dah, mukhatab macam mana? Kemudian kalau dia kata Umar katibun la syair, Umar penulis bukan penyair. Mana maksud? Dia guna atah dengan la. Apabila atah dengan la, maksudnya sebelum Umar katib. Sebelum huruf atah. Dah. Sebelum huruf atah. Umar seorang, maksudnya Umar maksud alaih katib. Senang saja contoh-contoh yang dah bagi untuk kita tentukan maksud alaih. Kita tengok dia nak bagi tahu apa benda dia nak bagi tahu sebenarnya. Umar penulis, bukan penyair. Dia nak beritahu Umar sebagai penulis. Maka Umar jadi maksud alaih. Tu ya, dia bukan nak ayat Umar sebagai penyair. Nah, dia nak ayat Umar sebagai penulis. Maka Umar maksud alaih penulis. Senang ya untuk mengenali dia. Tengok apa maksud ayat itu. Daripada ayat itu benda asah nak beritahu apa. Umpamanya ni, ma Umar katib walakin syair. Umar bukan penulis, tapi dia penyair. Ini salah ni. Ini salah. Ada lakin. Jangan ada wa. Apabila ada wa, salah. Salah contoh yang dah bagi tu. Kita huruf nafi ada syarat lakin untuk menjadikan ia sebagai apa? Sebagai atah dengan lakin. Jangan ada huruf wa atah ni. Ustaz silap tulis. Bubuh lakin. Betulnya ma Umarun katibun lakin syair. Umar bukan penulis. Umar bukan penyair, tetapi Umar bukan penulis tetapi penyair. Dia nak ayat apa ni? Dia ayat Umar sebagai penyair. Maka maksud alaih
syairun. Maksur Umar. Maksudnya Umar. Dah. Bukan Umar saja tu maksud. Al-Umar al-manfiyu anil kitab. Umar yang dinafikan daripada bersifat dengan penulis. Semua depan tu. Umar al-manfiyu anil kitab. Ustaz tulis sikit tu. Sepatutnya begitu. Ambil perhatian dah. Mana maksud? Maksudnya Umar al-manfiyu, Umar yang dinafikan daripada sifat penulis. Ma Umar katib. Kan? Maksud Umar bukan penulis. Lakin syairun. Tetapi dia sebagai penyair. Betul lah. Harap pelajar betul apa tu, apa yang ustaz tulis tu. Ada kesilapan di situ. Ada kesilapan. Tanya maksud, apa maksud? Maksudnya Umar al-manfiyu anil kitabah. Umar yang menafikan daripada sifat menulis. Itu maksud. Walakin wa tu kena buat juga. Lakin syair. Maksud alaih syair tu dah. Tariq qasri al-atfu bilakin. Baik. Kemudian atas dengan ba, dengan huruf bal. Bal semua dengan laki. Ma Umarun katibun bal syairun. Contoh ni betul. Ayat ni betul. Maksudnya, tapi maksudnya silap juga. Maksudnya Umar manfiyun, al-manfiyu, Umar yang dinafikan anil kitabah. Yang dinafikan ia daripada sifat menulis. Maksud alaih syair betul. Tariq qasri atas dengan bal. Cuba kena perbetul dah. Harap-harap pelajar memperbetulkan apa yang ustaz bagi tahu. Al-maksud ya Umar al-manfiyu tambah. Ustaz nak tulis tak boleh dah ni. Sebab tulis lagi tu dah. Malah potong dah apa ni rakaman ni. Al-maksud Umar al-manfiyun anil kitabah. Yang Umar yang dinafikan daripada bersifat dengan sifat menulis. Kata ma Umar katibun. Dah. Okey. Bal bahkan syair, maksud alaih syair. Kemudian banyak contoh dia untuk mengeluarkan soalan ini pasti keluar dia, keluarkan contoh. Kalau guna fil baiti Umar, di rumah ada Umar. Mana? Fil baiti Umar. Maksudnya Umar. Kalau guna takdim haqqu ta'khir, maksud alaih duduk depan. Maksud fil baiti. Dalam rumah ada Umar, tak ada orang lain. Tariqul qasri takdim haqqu ta'khir. Kita tak depan, benda sepatutnya duduk di belakang. Kemudian lagi amamal masjid. Ni satu lagi. Takdim haqqu ta'khir. Maksudnya Umar juga. Amamal masjid Umar. Di hadapan masjid ada Umar. Umar saja ada. Orang lain tidak ada. Maksudnya Umar, maksud alaih amamal masjid. Maksud alaih itu duduk di hadapan. Maksud alaih duduk di hadapan. Kalau guna takdim haqquhu ta'khir, tariqah qasri takdim haqquhu ta'khir. Baik, di antara soalannya juga dia kata kawin jumlah qasr. Dia boleh buat. Buat ayat yang ada qasr. Buat ayat bentuk qasar. Qasru sifat alal mausuh. Ini searah alah tinggi dah. Dia orang lagi gabung. Mungkin semua ayat qasr ni qasru sifat alal mausuh. Kita mau fikir qasru sifat alal mausuh. Sebut sifat dulu kemudian mausuh. Kita pun katalah la ilaha illallah. Beres. La ilaha illallah, la khaliqa illallah, la syaira illa Muhammad. Boleh belaka. Kemudian qasrul mausuh ala sifat. Kena sebut mausuh dulu kemudian sebut sifat. Kita pun kata ma Muhammadun illa rasulun. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Muhammad bukan jim tu. Sebut Muhammad dulu kemudian rasul. Ini qasrul sifat ala rasul, ala al-mausuh. Innamal mu'minuna ikhwatun. Boleh juga innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin dulu kemudian sifat. Kemudian qasrul hakiki tahqiqi. Kalau dia minta qasrul hakiki tahqiqi, senang saja qasrul hakiki tahqiqi ini yang melibatkan Allah Subhanahu wa taala ala al-itlaq insya-Allah lah. La ilaha illallah, la khaliqa illallah, la raziqa illallah. Tiada yang memberi rezeki melainkan Allah, tiada yang mencipta melainkan Allah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ini qasrul hakiki tahqiqi. Qasru yang sebenar ada sebenar-benar, kerana tidak ada yang lain daripada Allah alal itlaq. Tidak ada yang lain selain pada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat demikian. Kalau qasrul hakiki iddiai, qasrul hakiki juga tapi dia sudut dakwah.
Apa dia anggap qasrul hakiki? Sebab dia seorang dalam kampung dia. Kita kata di sekolah kita ni seorang saja yang pandai menulis. Dah sebagai penulis. Zaid. Kita kata la katiba illa Zaid. Tidak ada penulis melainkan Zaid. Hakiki kerana dia seorang ada. Tapi iddia ini kerana di luar selain pada sekolah kita, tempat lain ada lagi. Jadi qasrul hakiki iddia ini pada masa tu, pada tempat tu dia seorang yang ada. Tapi tempat lain ada orang lagi lebih pandai pada Zaid untuk penulisnya. Sebab itulah dia kata qasrul hakiki iddia. Qasrul hakiki dia sudut dakwah saja. Kerana realitinya pada yang berlaku pada realitinya ada lagi orang yang lain lebih pandai daripada Zaid untuk bersyair. Kemudian qasrul idafi. Kalau minta qasrul idafi, innamallahu ilahu wahid. Boleh contoh ni, innamallahu ilahu wahid. La katiba illa Zaid pun boleh qasrul idafi, tak ada masalah. La katiba illa Zaid. Sebab satu contoh dia boleh jadi berlaku atas niat mutakallim dan keadaan mukhatab. Atas niat mutakallim, niat orang hajur kecil itu, dan mukhatab, orang yang kita tuju cakap tu. Itu dia boleh tukar jadi sebagaimana yang ustaz telah jelas dalam jalan dalam siri yang sebelum ni dah. La katiba illa Zaid, dia boleh jadi qasrul idafi ifrad, boleh jadi qasrul idafi qalb, boleh jadi qasrul idafi ta'yin, boleh jadi qasrul hakiki di'ai, boleh jadi belaka. Baik, kita ambil qasrul idafi innamallahu ilahu wahid, hanya sahaja Allah Tuhan yang Esa, kerana dinisbah kepada dakwah orang kafir mengatakan Tuhan itu tiga. Kemudian bentuk soalan lagi mayit qasrul hakiki tahqiqi wa qasrul hakiki iddiai daripada contoh berikut. Kalau dia buat mari contoh, kemudian dia keluar beza mana qasrul hakiki iddiai, mana qasrul hakiki tahqiqi. Contohnya la katiba illa Umar, kita kata ni qasrul hakiki iddiai. La khaliqa illa Allah, ini qasrul hakiki tahqiqi. Biasanya apabila melibatkan Allah Subhanahu wa taala, dia jadi qasrul hakiki tahqiqi. Adapun contoh innamallahu ilahu wahid, hanya sahaja Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang satu, dia jadi qasrul hakiki qasrul iddia, tak jadi qasrul hakiki, jadi qasrul iddiai kerana dinisbah kepada orang kafir kata Allah Subhanahu wa taala tiga bukan satu. Jadi nak jawab dia tu kata Allah satu, maka dia jadi qasrul hakiki qasrul idafi qasrul idafi qasrul idafi apa? Qasrul idafi innama ilahu wal qasrul idafi ifrad, kerana untuk menafikan tasyrik. Okey. Kemudian ni soalan Ustaz ambil dalam buku, dia ada hadith turuq qas wa nau'i. Cuba tentukan cara-cara untuk mengkhususkan, cara-cara yang digunakan untuk cara-cara qasri dalam ayat ini dan jenisnya. Jenis dia ada dua, bi'tibar tarfain, dengan mengambil kira tarfain, mengambil kira maksud alaih, dan mengambil kira waqi', realiti yang berlaku, waqi' ataupun keadaan mutakallim. Bagaimana dia bagi dua contoh, innamallahu ilahu wahid. Jadi turuq qasri, kita tengok dia guna innama. Turuq qasri innama berdasar kepada tarfain. Tarfain ni mana maksud alaih. Sebut dia apa dulu? Sebut maksud dulu ke? Sebut mausuh dulu ke? Berdasar kepada mausuh ataupun sifat, ataupun mausuh atas sifat. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala ini mausuh, maka qasrul mausuh ilahu wahid sifat, qasrul mausuh ala sifat. Iktibar tarfain ni ambil kira keadaan sifat dan mausuh. Okey. Nak qasri bi iktibar waqi'. Kalau bi iktibar waqi', realiti yang berlaku, dia qasrul idafi. Qasrul idafi. Sebab tujuan di kitab ayat ini, dinyatakan ayat ini untuk menolak dakwah yang orang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu tiga. Kita jawab sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu satu. Kemudian lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh,
bagi Allah segala apa yang ada di langit. Ini makna lillah. Ada jar majrur. Jar majrur mesti takdim ma haqqu ta'khir. Jar majrur dia kena duduk belakang, tapi apa depan mana dia jadi taksis takdim ma haqqu ta'khir. Tariq qasrinya. Baik. Allah. Nah, Allah ni lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dia kalau takdim haqqu ta'khir ni dia jadi qasr sifat ala mausuf. Qasr sifat ala mausuf. Dah. Sebab dia takdir gini, apa yang di langit dan apa yang di langit milik Allah. Dah. Apa yang di langit mana sifat menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi qasr sifat ala mausuf. Okey. Kemudian dia qasrul hakiki lah. Memang apa di langit milik Allah semua memang begitu hakiki okey. Dari segi apa yang tiba waqi'. Kemudian lagi dia boleh tanya, keluarkan ada waqas minal amsilah. Dia ai contoh umpamanya. Lepas tu buat tubikkan ada qas. Hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan. Itu bi halan illa. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tersebut lan dan illa. Al ardu mutaharrikah la sabitah. Dah ada qasriyah lah. Atah al atfu billah, atah dengan la. Lepas tu innama ada. Tulis atah billah aja, yang tulis la saja dah. Tu boleh tulis hal dan illa ataupun nafi istisna. Tulis nafi istisna supaya lebih sempurna jawapan kita. Innamal mu'minun. Ini cukup dengan kata innamal mu'minun. Hanya senyawa beriman bersaudara. Guna innama saja. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Guna man dan illa. Man siapakah? Istifham, tapi di sini dengan makna bukan mana-mana, tidak mana-mana. Dah. Begitu juga in. Wa in min syai'in illa indana khaza'in. Tak ada benda sesuatu pun atas muka bumi ini yang berbeza pada manusia melainkan dia disimpan ada di sisi kami. Kami waktu sikit khazinah dah di gedung kami. Itulah beberapa perkara ya yang berkaitan dengan soalan-soalan yang mungkin ditanya dalam tajuk babul qas. Ustaz rasa sudah cukup apa yang Ustaz bincang dalam 5 siri ini sudah habis dah dalam sukatan meliputi semua perkara yang menjadi sukatan bagi tajuk qas. Jadi Ustaz harap semua pelajar dapat memahami dan dapat menguasai. Jika ada salah boleh jadi tersilap apa kelemahan Ustaz dalam menghuraikan tersebut, Ustaz mohon maaf. Dan jika sekiranya ada kesilapan dalam kenyataan yang Ustaz bagi tahu, tolong perbetulkanlah. Jadi Ustaz tak ada ilmu ada sikit saja yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Jadi Ustaz nak kongsi apa yang Allah ada untuk membantu para pelajar semua supaya kita semua mendapat ilmu yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar ini saja untuk pertemuan kali ini, dan tajuk qasru ni sudah sempurna Ustaz bagi tahu, dan insya-Allah di pertemuan akan datang kita akan mula dengan tajuk baru, dengan bab baru, iaitu babul ijaz insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.